Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri penjelasan saya ke atas buku Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Sekarang kita masuk ke muka surat 129 tentang hukum jampi-jampian. Tuan-tuan dan puan-puan, jampi-jampian sekali lagi sebagaimana dalam topik sebelum ni tangkal, jampi-jampian juga adalah sesuatu yang masyhur di kalangan sebahagian masyarakat kita. Tetapi tahukah anda bahawa hukum asal bagi jampi-jampian ialah syirik? Ianya dilarang, melainkan anda dapat mendengar dengan jelas, dengan tepat daripada mula sehingga akhir, dan anda dapat faham bahawa di dalamnya tidak ada apa-apa kalimah yang mendekati unsur syirik ataupun yang memiliki maksud yang boleh bawa kepada syirik. Ya? Daripada awal hingga akhir. Sekadar kita dengar Al-Fatihah, lepas tu komat-komit, yang itu tidak boleh. Kena dengar daripada awal sehingga habis, dan anda sendiri, kita sendiri yang mendengar perlulah memiliki pengetahuan bagi membezakan sama ada apa yang dibacakan itu mengandungi unsur syirik ataupun tidak. Sebab kadang-kadang dia tidak direct syirik, tetapi macam lain macam je dengar. Okey, baik. Apa dalil-dalil di sebalik ni? Pertama, apabila saya berkata hukum asal jampi-jampian ialah syirik, ialah berdasarkan sebuah hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jampi-jampian, tangkal dan juga permainan sihir ataupun mantra-mantra sihir adalah syirik. Okey, baginda sebut secara umum saja. Okey. Kemudiannya di kalangan para sahabat ada yang bertanya dalam sebuah hadis yang berasingan riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, wahai Rasulullah, kami di zaman jahiliah biasa mempraktikkan jampi-jampian. Macam mana ni? Maka Rasulullah SAW bersabda, perdengarkan, tunjukkan kepada aku jampi-jampian kamu, tidak mengapa dengan jampi-jampian yang di dalamnya tidak mengandungi syirik. Maka tunjukkan atau perdengarkan. Maka kita sendiri apabila ada orang ingin menjampi sesuatu, hendaklah kita dapat dengar, dan saya stres daripada awal hingga akhir. Tak cukup dengan kita dengar beberapa kalimah yang awal seperti auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-Fatihah. Tak cukup sebenarnya. Kita kena dengar daripada awal hingga akhir. Dan di sini timbul masalah yang lazim berlaku di kalangan para perawat, di kalangan para penjampi. Mereka mengatakan bahawa bacaan-bacaan jampi mereka itu copyright control. Mana boleh cakap kuat-kuat, nanti orang dengar. Mana boleh baca jampi tu satu persatu, sepatah-sepatah, nanti orang dengar, orang copy, dia tak ada bisnes. Jadi di sini letak bezanya antara jampi-jampian yang diajar oleh Rasulullah SAW dengan jampi-jampian yang biasa diamalkan di kalangan para perawat kita. Rasulullah SAW apabila menjampi, baginda membaca secara jelas satu persatu sampai seolah-olah kita boleh kira. Satu persatu beliau cakap. Dia tak ada tak ada begitu. Okey, satu persatu. Berbeza dengan para perawat kita apabila jampi, yang kita dengar mungkin yang awal tu saja, yang bacaan Al-Fatihah. Selepas itu kita tak tahu dah. Bila kita tanya, top secret lah, mana boleh cerita macam tukang masak chef kan, mana boleh cerita resepi, nanti tak ada bisnes. Okay. Jadi di sini terletak bezanya ya. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah SAW baik ketika menjampi ataupun pada ketika-ketika lain, apabila beliau berbicara, beliau memang cakap sepatah, sampai-sampai ya dalam sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, dalam buku ini muka surat 131, 132 ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertutur dengan pertuturan yang seandainya seseorang itu ingin menghitungnya, nescaya dia akan dapat menghitungnya. Maknanya kita boleh kira. Maknanya baginda ni sebut satu sampai kita pun boleh kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Sebab itu, ini antara rahsia kenapa para sahabat begitu mudah menghafal hadis, menghafal ucapan-ucapan, perkataan-perkataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab baginda sebut satu-satu-satu. Jelas, mudah hafal. Dan kalau baginda mengajar sesuatu doa, mudah hafal. Apabila baginda diturunkan ayat Quran kepada baginda sampaikan kepada para sahabat, mudah mereka hafal. Dan jika baginda mengajar sesuatu jampi, mudah juga bagi para sahabat untuk mendengar dan menghafalnya. Baik. Dalam sebuah hadis lain daripada Aisyah juga, riwayat Imam Ahmad ya, dan dinilai hasan oleh Syekh Syuaib Arnaud dan rakan-rakannya, Aisyah menerangkan bahawa Rasulullah SAW tidak berbicara sebagaimana kalian, sebagaimana orang biasa berbicara. Baginda berbicara dengan jelas lagi satu persatu sehingga dapat dihafal oleh sesiapa yang mendengarnya. Ini seperti mana yang saya cerita tadi, mudah nak hafal. Sebab kadang-kadang di kalangan orang yang menolak hadis, di kalangan orang yang meragui hadis, di kalangan orang yang anti hadis, okay? Mereka kata mustahil lah para sahabat boleh hafal ucapan-ucapan Nabi. Kalau hafal pun mungkin sekadar lebih kurang je. Tak. Sebab kan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam apabila bercakap memang sepatah, mereka mudah menghafalnya dan mereka pun hafal sepatah-sepatah itu, dan bila mereka menyampaikannya, ianya juga secara jelas sepatah-sepatah, dan begitulah sehingga akhirnya direkod oleh para imam dalam kitab-kitab hadis mereka. Ini keistimewaannya cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap, berucap. Dia bukan laju-laju, ia bukan dengan perkataan yang tidak jelas, ianya crystal clear kita sebut ya. Jadi demikian juga dengan jampi-jampian. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah sahabat yang sakit, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjampikan, baginda tak ada copyright control, tak ada rahsia-rahsia, baginda baca secara jelas. Contohnya azhibil ba'sa rabbanas ishfi fa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ini satu contoh jampian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sakit. Okey. Ataupun jampian ketika meminta perlindungan kan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqi. Bagi nyebut satu-satu. Sebab tu kita boleh ingat, kita pun boleh hafal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, poin penting ialah apabila seseorang ingin menjampinya asalnya ialah syirik, melainkan anda sendiri dapat dengar satu persatu secara jelas daripada awal hingga akhir. Daripada awal hingga akhir, dan anda sendiri memiliki ilmu bagi membezakan yang disebutnya itu betul-betul crystal clear from any form of syirik, ataupun macam ada ragu-ragu juga. Sebab kita mungkin tak terdedah dalam perkara ini kan. Jadi sebenarnya pilihan yang lebih selamat ialah tidak meminta orang yang menjampi, melainkan anda sendiri yang menjampi diri anda. Anda sendiri yang menjampi ahli keluarga anda. Nak jampi dengan apa? Tak tahu. Mudah saja. Daripada Al-Quran tu, apa yang pernah Rasulullah SAW ajar untuk kita jampi ialah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi, baginda SAW diriwayatkan bersabda bahawa surah Al-Fatihah itu adalah syifa, adalah penawar, adalah penyembuh. Hadis ini sanadnya terputus, tetapi dibuktikan oleh sebuah hadis lain riwayat Imam Al-Bukhari, apabila para sahabat, satu kelompok sahabat dalam satu perjalanan, mereka singgah sebentar di satu tempat, ketua kampung di situ sakit kerana disengat kala jengking. Maka salah seorang sahabat menjampikannya dengan surah Al-Fatihah, baca berulang-ulang kali sehinggalah ketua kampung itu, ketua bani itu sembuh daripada sengatan kala jengking. Dan beliau menghadiahkan para sahabat ini beberapa ekor kambing, tapi mereka macam, boleh terima ke? Boleh ke terima kambing daripada pembacaan Al-Quran ini? Maka mereka pun balik ke Madinah, menceritakan apa yang berlaku dan bertanya, boleh tak? Rasulullah kata boleh. Dan Rasulullah juga bertanya, bagaimana kamu tahu bahawa untuk menjampinya dengan surah Al-Fatihah? Berarti boleh ya? Surah Al-Fatihah je.
Tak payah pelik-pelik, tak payah susah-susah. Lainnya, yang biasa Nabi SAW jampikan ialah dengan surah-surah Al-Mu'awwizat, surah-surah perlindungan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq sehingga akhir, qul a'udzu birabbin nas sehingga akhir. Tak ada copyright control, tak ada rahsia-rahsia, dan ini daripada Al-Quran confirm bersih daripada apa jadi bentuk syirik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, belajar jampi diri sendiri, belajar jampi ahli keluarga sendiri, khasnya para suami. Anda belajar jampi ahli keluarga sendiri. Tak payah panggil orang lain jampikan. Sebab kita tak tahu, nak tanya macam malu-malu pula. Ustaz famous ni takkan dia baca jampi yang lain daripada lain. Jangan. Okay? Kita tak boleh menyerahkan begitu sahaja kepada orang-orang yang disangkanya okey, padahal kita sendiri tak dengar apa yang dibaca. Okey, Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam apabila para sahabat tu bagi dia, tunjukkan pada aku jampi-jampi kalian. Aku nak dengar dulu. Padahal takkan Rasulullah tak percaya pada sahabat kot. Kan macam hadis kita baca tadi tu, maka hendaklah kita dengar dengan teliti, dengar dengan tu. Kata pun susah kan ustaz ni nak dengar satu persatu apa ustaz baca. Ustaz pun tak naklah bagi tahu. Rahsia konon, copyright konon. Tonton mudah aja. Surah Al-Fatihah, satu lagi ayat kursi, 3 surah yang terakhir dalam Al-Quran. Cukup. Tak payah lebih-lebih. Ataupun yang seperti mana yang saya baca tadi, azhibil ba'sa rabbana sishfi fa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Yang ini untuk jampian untuk menyembuhkan daripada penyakit. Okey, baik. Saya nak bacakan sebuah hadis ya tentang jampi-jampian ini, tentang cara rawatan. Sebab kadang-kadang tersebar video, viral video di mana ada perawat yang bila dia merawatnya tu orang baik. Merawatnya tu orang baik. Macam mana ni? Kan? Apa yang dibuat kita pun tak tahu ya. Okey, ada sebuah hadis yang agak panjang daripada Abdullah ibnu Mas'ud, daripada isteri Abdullah ibnu Mas'ud yang bernama Zainab, sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan darjat yang sahih, bahawa dia menceritakan bahawa biasanya ada seorang wanita tua yang mengunjungi dia dan menjampi-jampi kepada dia. Dia ni pernah menghadapi satu penyakit yang namanya Al-Hamrah, dan apabila wanita itu akan datang ke rumahnya untuk menjampi beliau daripada penyakitnya itu. Satu ketika Abdullah ibnu Mas'ud balik rumah dan wanita tu ada di rumah. Abdullah ibnu Mas'ud berdeham dan bagi salam. Lalu wanita itu pun bersembunyi. Segera menghijab ataupun menyembunyikan dirinya. Maka Abdullah pun masuk, duduk sebelah dengan isteri dia, sembang-sembang apa semua. Sekali ternampak adanya benang di tangan isterinya. Ada benang kat sini. Abdullah ibnu Mas'ud without delay, tanpa tangguh-tangguh, tanpa lengah-lengah, terus tarik putuskan dan terus membuangnya. Lalu berkata, apakah ini? Isterinya menjawab, ini adalah tangkal yang telah dijampi bagi melindungiku daripada penyakit Al-Hamrah. Maksudnya wanita tadi menjampi pada tangkal itu ya. Setelah beliau pun tarik dan buang, beliau berkata, ketahuilah, Abdullah ibnu Mas'ud berkata, ketahuilah, keluarga Abdullah tidak berhajatkan kepada apa-apa amalan syirik. Jadi nampak aja tangkal tu, terus tarik, buang, tak tanya jampi dengan apa. Kemudian dia berkata lagi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ni ada dalam buku ya, muka surat 134, sesungguhnya jampi-jampian, tangkal dan permainan sihir, mantra-mantra sihir adalah syirik. Lalu isterinya berkata, aku ni pada satu hari keluar dan si fulan memandangku. Mata aku mula berair-air. Yang ni penyakit ain ya, kena ain. Apabila aku membaca jampi-jampian padanya, ia berhenti daripada berair. Apabila aku meninggalkan jampi-jampian tersebut, ia kembali berair. Maka sebagaimana jampi-jampian itu dapat menyembuhkan sakit mata aku tu, maka aku juga berharap jampian-jampian yang wanita tua itu ajar dapat menyembuhkan aku dari penyakit Al-Humrah ni. Penyakit Al-Humrah ni sejenis penyakit yang seperti yang menyebabkan demam dan kulit menjadi kemerah-merahan. Okey.
Mendengar yang sedemikian, Abdullah ibnu Mas'ud berkata, itu adalah tipu daya syaitan. Apabila kamu mentaatinya, yang ini berubat dengan cara yang syaitan nak, ataupun berubat dengan cara yang salah, dia akan meninggalkan kamu. Maknanya syaitan tu datang ganggu kita. Bila kita berubat dengan cara yang salah, syaitan pun meninggalkan kita, memberi kita satu gambaran, satu impression, ini cara perubatan yang betul. Tadi aku sakit, sekarang dah okey. Padahal yang datang mengganggu itu ialah syaitan. Dia sengaja nak tengok, sengaja nak ganggu kita. Bila kita merawat diri dengan cara yang salah, syaitan tu pun pergi. Supaya kita pun sembuh dan kita pun, bagus juga cara rawatan ini. Alright. Apabila kamu melawannya, yang ini tak mau ikut cara berubat yang salah itu, syaitan pun akan terus mengganggu kamu, terus mengganggu kamu. Akan tetapi, Abdullah ibnu Mas'ud sambung ya. Ini perkataan Abdullah ibnu Mas'ud. Akan tetapi seandainya kamu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia lebih baik bagi kamu dan lebih berkesan untuk kesembuhan. Rencislah air ke matamu, air mata yang berair tadi itu, dan bacalah azhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Hilangkanlah, pergikanlah, halaukanlah penyakit ini, wahai Tuhan manusia, sembuhkanlah, kerana sesungguhnya engkaulah yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan melainkan dengan kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak meninggalkan apa-apa keselanjutan. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud mengajar kepada isterinya jampi-jampian yang dia sendiri belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi menarik ya, Abdullah ibnu Mas'ud cerita strategi syaitan. Bila kita rawat dengan cara yang salah, dia pun meninggalkan kita dan kita pun menjadi sembuh. Lalu kita pun ada gambaran, ada persepsi seperti, ini cara rawatan yang bagus, aku telah sembuh. Padahal ia adalah cara rawatan yang salah. Apabila kita nak buat dengan cara yang lain, dengan cara yang betul, syaitan terus mengganggu. Supaya macam, cara ni tak efektif lah, cara tu efektif. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab penyakit ini boleh juga datang daripada gangguan syaitan. Dia nak tengok bagaimana kita merawat diri kita sendiri. Jika kita merawat dengan cara yang salah, dia akan meninggalkan kita. Dan kita pun sembuh dan, ini cara rawatan yang bagus. Kalau kita merawat dengan cara yang selari dengan sunnah ke, syaitan akan terus mengganggu kita dan kita pun macam, tak baik-baiklah. Padahal kesembuhan akan datang dengan izin Allah. Baru try sekali dua, baru banca jampi sekali dua saja. Macam tak baik-baik lagi lah. Kita pun terus meninggalkannya. Kenapa? Sebab syaitan terus-menerus mengganggu kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kena hati-hati dengan permainan ataupun strategi licik daripada syaitan yang mengganggu kita dalam cara berubat. Okay? Kena berhati-hati ya tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Satu poin lain sebelum saya mengakhiri video ini. Bila dikatakan syirik, tidak semestinya orang yang melakukannya automatik menjadi seorang musyrik. Automatik telah pun kafir. Bukan. Kita kata hukumnya syirik. Tetapi orang yang mengamalkannya tidak terus dihukum syirik kerana mungkin dia tidak tahu. Mungkin dia salah faham. Mungkin dia tak sengaja. Lalu kita menjelaskan hukumnya syirik. Tinggalkan. Sebab di kalangan masyarakat kita ada yang bila kita katakan sesuatu perbuatan itu salah, sesuatu perbuatan itu syirik, terus dikata, aku ni musyrik lah, aku ni kekal dalam neraka lah. Terus dia membuat rumusan sedemikian. Padahal kita kata, cara rawatan, perbuatan itu adalah syirik. Berdasarkan hadis Nabi sendiri. Tetapi anda tak semestinya seorang musyrik kerana mungkin anda tidak tahu, tak pernah ada orang bagi tahu. Mungkin anda salah faham. Kita ingat je ustaz kalau rawat mesti okey. Ustaz kalau baca jampi mesti okey kan? Padahal tak sedemikian. Mungkin dia tak sengaja ke, terlupa perkara ini ke, jadi kita menjelaskannya. Kalau dia tetap nak buat juga, yang itu lain cerita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, satu poin penting ya tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita jumpa lagi sambungan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.